kota beluturan, ruangan kau bayung tiluman selentak tangan. Peribahasa merupakan kelompok kata ataupun ayat yang tetap susunannya dan dinyatakan suatu maksud yang tertentu. Peribahasa mengandungi ungkapan ataupun ayat-ayat yang ringkas dan padat yang mengandungi perbandingan, perumpamaan, nasihat, dan peribahasa juga mengandungi prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Dalam bahasa Bajau, peribahasa dikenali sebagai perambaan yang bermaksud untuk menyebut peribahasa Bajau. Maka istilah yang digunakan adalah perambaan sama. Perambaan ini tidak mudah dikesan penggunaannya dalam interaksi dan perbualan orang-orang Bajau. Ia hanya digunakan secara tidak langsung dan dikaitkan dengan konteks-konteks tertentu dalam interaksi, misalnya sebagai kaedah untuk menyindir atau menegur secara sopan. Perambaan sama biasanya mempunyai message yang disampaikan secara tersirat. Setiap penutur perambaan perlu menggunakan secara betul kerana setiap perambaan itu mengandungi nilai-nilai dan norma yang perlu dihayati oleh setiap penuturnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi dalam mengulas tentang peribahasa Bajau Sama Kota Belud. Pada umumnya kita mengetahui bahawa peribahasa ini mempunyai elemen sama ada positif atau negatif. Walau bagaimanapun, saya akan mengulas tentang peribahasa yang berelemen positif. Suka untuk saya maklumkan di sini bahawa peribahasa Bajau Sama mempunyai begitu banyak jumlah. Walau bagaimanapun, kami hanya mengambil beberapa peribahasa yang dilihat unik dan mampu untuk membawa identiti Bajau Sama Kota Belud itu sendiri. Baik, pertama peribahasa yang berelemen positif ialah Soma Kerso. Terjemahan bebasnya ialah sama-sama merasa. Yang maknanya pula ialah hasil yang diraih bersama setelah melaksanakan segala tugasan. Dan yang kedua ialah niat kuning telek kunyit. Niat kuning telek kunyit ini terjemahan bebasnya ialah tidak kuning oleh kunyit, yang membawa makna seseorang yang tidak mudah terpengaruh walaupun cuba diprovok, walaupun cuba ubah pendiriannya oleh orang lain, tetapi dia memilih untuk menetap teguh berdiri bersama pendiriannya. Dan yang ketiga ialah pipit bisu mangan tak uran. Kita lihat di sini seakan-akan ada unsur alam, ya, hujan. Dan makna terjemahannya ataupun terjemahan bebasnya ialah pipit bisu makan dalam hujan. Yang maknanya pula ialah seseorang yang rajin, yang gigih, yang committed dalam melaksanakan segala tugasan, melaksanakan segala pekerjaan sehingga tidak memendulikan sebarang cabaran halangan yang dihadapinya. Baik, kita akan teruskan lagi untuk merungkai ataupun mengulas tentang peribahasa yang berelemen positif dalam Bajau Sama Kota Belud. Ada 3 lagi daripada 6 peribahasa yang telah kita pilih. Dan yang keempat ialah dikau manuk niat berkuak, lau niat lau. Okay? Terjemahan bebasnya ialah seekor ayam tidak berkokok, siang tidak siang. Yang membawa makna bukan seorang saja yang pandai dalam sesebuah kumpulan, dan bukan disebabkan seorang kerja ditangguhkan. Ini sangat relate dengan kita sebagai seorang mahasiswa yang kebanyakan tugasan kita dalam kumpulan. Maknanya di sini, dalam sesebuah kumpulan itu bukan seorang saja yang pandai. Maknanya semua pandai mengikut kelebihan masing-masing. Dan jangan disebabkan seorang kerja ditangguhkan. Maknanya masing-masing ada peranan, laksanakan kerja masing-masing mengikut yang telah ditetapkan. Dan yang kelima ialah betis ngelawan mesomo, buak ngelawan mesomo. Terjemahan bebasnya, kaki melawan bersama, mulut melawan bersama. Yang maknanya di sini perlu menepati janji agar tidak mempunyai masalah kelak. Ini sangat relate dengan YB kita, menteri yang menyandang jawatan menteri. Apabila telah berjanji, perlulah dilaksanakan, perlulah ditepati. Dan yang terakhir ialah kekuri api ngeletup, kekuri buek basik. Terjemahan bebasnya,
bermain api, meletup, bermain air basah, yang membawa makna setiap tindakan kita, setiap apa yang kita lakukan mempunyai risiko masing-masing. Jadi perlu untuk kita berhati-hati. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada peribahasa berelemen negatif. Peribahasa berelemen negatif ini mempunyai banyak, namun kami akan mengambil beberapa bahagian saja. Peribahasa yang pertama ialah bertuturnya ngendak bese olos. Terjemahan bebasnya ialah bercakap tanpa melihat kain koyak, yang membawa maksud seseorang yang suka bercakap tentang keburukan orang lain. Peribahasa ini lebih kita kenali sebagai bergosip ataupun membawang, yang seringkali digunakan pakai oleh maci-maci bawang di luar sana. Seterusnya ialah rumah abu nisat bau. Terjemahan bebasnya di sini ialah rumah buruk dicat baru, yang membawa maksud seseorang yang berusia lanjut tapi masih beraksi seperti anak muda. Peribahasa ini relate kepada warga emas yang mempunyai kesihatan yang baik, di mana mereka masih boleh beraksi seperti anak muda. Yang ketiga, pindah tak embuli papan. Terjemahan bebasnya di sini berpindah ke belakang papan, yang membawa maksud telah meninggal dunia. Peribahasa ini digunakan pakai bagi seseorang yang telah pergi untuk selamanya. Peribahasa berelemen negatif seterusnya ialah tebiat dari diki, terbawa sampai lali. Terjemahan bebasnya di sini, perangai dari kecil terbawa sampai lali, yang membawa maksud memerihal perangai ataupun tabiat seorang yang bermula dari kecil dan kekal sehingga tua. Tabiat yang boleh kita ambil sebagai contoh di sini ialah tabiat suka makan ataupun minum benda manis. Daripada kecil akan membawa hingga hari tua yang akan memudaratkan kesihatan kita. Selain itu, peribahasa berelemen negatif yang lain ialah uak bino mangan buas niak so. Terjemahan bebasnya ialah anjing diberi makan nasi namun tidak kenyang. Maksudnya, perbuatan yang sia-sia, yakni memberi nasihat kepada orang jahat. Seperti yang kita tahu, memberi nasihat kepada orang jahat adalah perbuatan yang sia-sia, kerana kebanyakan orang jahat tidak akan mengendahkan nasihat yang diberikan. Yang terakhir, buak kana torong pedembilaan. Terjemahan bebasnya ialah mulut kana tajam di kedua-dua belah, yang membawa maksud seseorang yang suka melaga-lagakan orang, ataupun lebih kita kenali sebagai batu api. Batu api ataupun buat kana torong pedembilaan ni sangat dekat dengan masyarakat kita, di mana masyarakat kita yang suka sangat melaga-lagakan orang lain walaupun bukan urusannya sendiri. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah isu dalam bahasa Bajau Sama ni, mengapa dia melalui proses perambaan adalah yang pertama disebabkan oleh penyebaran budaya global, menyebabkan dominasi bahasa berubah daripada bahasa zaman lama ke zaman moden. Ini kerana migrasi telah berlaku dalam sebuah pertempatan untuk mengubah sebuah kehidupan. Yang kedua pula adalah perpindahan yang memicu penduduk. Okey, apabila terjadi sebuah perpindahan, maka perpindahan tersebut akan meninggalkan adat serta budaya-budaya maupun bahasa yang terdapat di pertempatan lama. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa umum di tempat baru. Okey, apabila sesebuah individu telah berpindah ke tempat yang baru, maka bahasa yang lama ataupun budaya yang telah dikekalkan lama oleh nenek moyang akan tidak lagi digunakan pada masa di tempat baru tersebut. Hal ini dimana kerana kita sebagai manusia akan menyesuaikan kehidupan di tempat yang baru. Okay. Manakala pula untuk cadangan untuk menangani isu tersebut adalah dengan mendorong produksi melalui konten-konten dalam bahasa etnik agar disebarkan melalui media sosial supaya masyarakat seperti kita dapat melihat kembali ataupun merujuk bahasa-bahasa etnik kita yang telah lama kita tinggalkan, yang telah dikekalkan daripada turun-temurun oleh nenek moyang kita. Yang kedua pula, pihak kerajaan perlu memberi sokongan
agar bahasa etnik ini dapat dipelajari dalam sistem pendidikan pada masa kini. Dan yang ketiga pula, mengadakan kempen kesedaran. Salah satu kebaikan kempen kesedaran ini adalah penting untuk penjagaan bahasa etnik agar ianya tidak pupus di telan zaman. Saya, Fazli bin Muhammad Fazli, menyimpulkan bahwa penggunaan peribahasa bajau sama yang dikenal sebagai perambaan sama tidak terlalu umum dalam penggunaan sehari-hari pada masa kini. Hal ini berikutan kepesatan teknologi yang semakin hari menyisihkan perambaan bajau sama ini, sekaligus menghilangkan aspek nilai dan makna yang dipegang oleh setiap perambaan. Perambaan ini yang penuh dengan unsur positif tersendiri seperti somo kerso bermaksud hasil yang dirasai bersama, mencerminkan nilai-nilai yang mendorong ke arah kebaikan, dan unsur negatif seperti dokon sumbu kehabisan enselan yang bermaksud seseorang yang telah kehilangan seri. Setiap peristiwa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dijadikan sebagai message dan tersembunyi dalam ungkapan lisan. Perambaan bajau ini memberikan gambaran yang indah sekaligus mencerminkan warisan budaya dan identiti. Namun, pelestarian terutamanya dalam generasi muda menjadi isu penurunan dalam penggunaan perambaan ini. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kita dapat memanfaatkan teknologi, media massa, kepimpinan, pendidikan, dan pengalaman orang-orang bajau agar kegiatan budaya ini dapat dilaksanakan dengan aktif, dengan harapan perambaan bajau sama dikenali dan dapat dipelihara. Namun kota berluturan, ruangan kau bayang.